telah menerima titah daripada Baginda Sultan untuk melakukan serangan terhadap Kerajaan Wijaya yang telah mencuri Tengkolok Baginda Sultan. Merampasnya kembali, walhal selama ini nenek moyang kita gagal melakukannya. Kali mengatakan keturunan kita gagal, sedangkan pertahanan mereka kukuh. Patih mempunyai satu akal. Katakanlah, wahai Hulu Balang. Para Hulu Balang Patih, detik ini kita akan berhijab bagi mendapatkan kembali Tengkolok hak Baginda Sultan yang telah dicuri sejak sekian lama. Patih berharap agar semua antara kalian tidak lari daripada medan serta mengikuti setiap arahan Patih. Moga-moga kita semua berjaya mendapatkan tengkolak di Raja serta kembali dengan selamat. Marilah kita bermunajat memohon pertolongan yang maha kuasa kerana segala yang akan terjadi atas kehendaknya jua. Ketua bangun. Bangun. Di manakah hamba berada? Maafkan hamba, Ketua. Hamba gagal menyelamatkan mereka. Apa yang tuan hamba maksudkan? Seolah-olah ada mata-mata kerajaan Wijaya yang mengetahui rancangan kita, lalu menyampaikannya kepada mereka. Tuan hamba ingin menyatakan ada pembelot di kalangan kita. Mustahil terdapat pembelot di antara kita. Sedangkan kita telah tahu hati budi masing-masing. Wahai Dinda, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Sedangkan semasa pemerintahan Rasulullah pun terdapat golongan munafik. Apatah lagi di akhir zaman ini. Tetapi Dinda tidak suka cara dia menuduh. Walhal dia hanyalah seorang prajurit biasa sahaja, tapi lagaknya mengalahkan Baginda Sultan. Hamba hanya menyatakan apa yang terbuku dalam hati hamba. Cuba kalian ingati, apa yang kita usahakan, semuanya menghadapi kegagalan. Itu kerana tuan hamba tidak mendengar kata-kata Ketua Hulu Balang dan mulalah mencari alasan bagi menutupi kesalahan masing-masing. Sudah! Hentikan semua perdebatan ini. Mana mungkin terdapat pembelot di kalangan kita? Apa yang kita perlu lakukan sekarang bukannya perdebatan sebegini. Benarkah wahai prajurit? Jikalau begitu, kita perlu lekas pergi dari sini. Assalamualaikum akan seberjuanganku. Apa yang kamu menungkan? Waalaikumsalam, Tuan. Hamba sedang memikirkan kata-kata Tuan tempoh hari. Yang mana satu ya? Berkaitan dengan pembelot dalam kalangan kita. Hamba rasa ada benar kata-kata Tuan hamba. Kata Tuan hamba, sejak dahulu lagi, setiap serangan yang kita lakukan pasti akan menemui jalan kegagalan. Hamba hairan, walau akan sering diutarakan amat bernas menama pihak Kerajaan Wijaya sering kelihatan bersedia dan tahu langkah yang akan kita lakukan. Ya, hamba sudah memberitahu, tetapi tiada sesiapa yang mempercayai kata-kata hamba. Semuanya lebih mendengar kata-kata isteri Ketua Hulu Balang yang semestinya tidak turut serta dalam setiap serangan yang kita lakukan. Hamba berasa ada kegadilan di sini. Jika isteri pembesar itu orang luar, maka ada kemungkinan mereka datang daripada Kerajaan Wijaya. Serangan kita daripada dulu tidak pernah berjaya, walaupun strategi yang digunakan pakai sentiasa berubah-ubah. Dan setiap mesyuarat sebelum melancarkan serangan, pasti isteri-isteri pembesar akan turut serta. Yalah, isteri Tuan Ketua itu bukannya orang di sini, tetapi dijumpai meminta tolong daripada Tuan Ketua sewaktu Tuan keluar berburu.
Mungkin disebabkan rupanya yang elok itu, Tuan Ketua berkenan lalu dibawa masuk ke istana. Hamba juga terfikir sejak dahulu lagi isteri para pembesar istana, bukannya daripada KB. Tidak mustahil Tuan Hamba. Tuan Hamba perasan akan perubahan riak wajah isteri Ketua Hulu Balang sewaktu Hamba usulkan keberadaan pembelok tempoh hari. Ya, riaknya seperti takut. Dia jugalah yang paling lantang bersuara menidakkan usul Tuan Hamba tempoh hari. Hamba rasa dia mempunyai kaitan dengan perkara ini. Lekas kita sampaikannya kepada Ketua Hulu Balang. Sabar. Kita memerlukan bukti terlebih dahulu. Yalah, siapa percaya isteri yang dikasihi dan dipercayai selama ini merupakan duri dalam daging kerajaan. Hamba rasa kita patut memerhatikan dahulu isteri ketua untuk memastikan adakah betul dia merupakan pembelot. Assalamualaikum isteri Ketua Hulu Balang. Ke manakah kamu ingin tuju? Oh, kamu wahai prajurit istana. Patut ingin keluar sebentar, mengambil angin di Taman Diraja. Adakah itu suatu kesalahan? Sungguh hamba tidak keberatan dan jauh sekali suatu kesalahan. Tetapi mengapa tidak ditemani Dayang istana? Dayang Patik sedang beristirahat di kamarnya. Adakah Patik perlu mengganggu waktu istirahatnya bagi menemani Patik? Tidak perlulah sehingga menjadi beban buat Dayang pula. Hamba cuma risau jika keluar sendirian di taman malam-malam begini. Maukah hamba menemani Linda? Tidak perlulah kamu susahkan diri. Lebih baik kamu menjaga pintu istana ini. Adakah alasan kamu ingin menemani Patik semata-mata ingin lari daripada tugas? Sudah tentu tidak. Jikalau begitu, hamba meminta izin untuk meneruskan urusan hamba ini. Eloklah cakaplah begitu. Patik pun mahu ke taman. Melayang kerana kamu sudah menghabiskan waktu Patik. Assalamualaikum Tuan. Hamba ternampak Tuan Hamba berbual bersama isteri Ketua Hulu Balang. Apa yang kalian bualkan? Waalaikumsalam Tuan. Jadi apa yang mustahak pun isteri Ketua Hulu Balang ingin mengambil angin di taman istana. Tanpa ditemani oleh dayangnya, hamba tidak berasa aneh ke? Selalunya kata sering ditemani oleh dayangnya walaupun di malam hari. Katanya Dayang ingin beristirahat. Istirahat? Udahlah. Hamba mahu pulang ke tapak latihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ketuaku, hamba ada perkabaran yang kurang enak buat tuan. Ya, wahai prajuritku, katakanlah. Begini ketuaku, Patik ternampak isteri tuan bersama seorang yang tidak hamba kenali di taman istana. Benar apa yang kamu sampaikan ini? Patik kenal akan Dinda Patik dan semua kenalannya. Ya ketuaku, hamba bercakap benar. Jikalau begitu, biar Patik sendiri yang saksikannya dengan mata kepala Patik sendiri. Jikalau Tuan Hamba didapati berbohong, nescaya hukumanlah yang Tuan Hamba akan terima. Hoi! Tangkap pembelok itu! Yakinnya tu hamba. Zaman dulu fikir